Hari ini, kita sedang menyambut hari terakhir perayaan Ponto Tahun. Saya percaya bahawa anda telah berdoa dengan bersungguh-sungguh selama 7 hari pagi dan petang semasa minggu doa. Saya berdoa bahawa melalui rahmat Bapa dan Ibu, semua doa anda akan dijawab dan dipenuhi. 2000 tahun yang lalu, dalam Injil Yohanes bab 7, Yesus berkata pada hari terakhir perayaan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum air hidup Roh Kudus." Hari inilah hari suci yang sama apabila Tuhan memberi kita mesej yang berharga ini. Saya berharap semua ahli keluarga Sion kita di 6 benua dunia akan banyak menerima berkat hujan Roh Kudus pada akhir musim pada perayaan suci ini dan memenuhi misi untuk memberitakan Injil di Samaria dan ke hujung bumi. Hari ini, mari kita berkongsi firman Tuhan dengan kupas yang bertajuk Keluarga Syurgawi dan Misi Injil. Mari kita mencari tahu apa misi Injil ahli keluarga syurgawi kita harus melaksanakan dengan hujan Roh Kudus pada akhir musim. Tambahan pula, apa jenis iman yang harus kita punyai untuk menerima berkat hujan Roh Kudus pada akhir musim daripada Tuhan. Mari kita lihat perkara ini dengan pergi ke buku Hosea. Buku Hosea bab 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di sini, bukankah hujan merujuk kepada Roh Kudus? Prasyarat yang paling penting untuk menerima hujan Roh Kudus pada akhir musim ialah mengenal Tuhan. Tanpa mengenal Tuhan dengan betul-betul, kehadiran atau pekerjaan Roh Kudus tidak dapat dilaksanakan. Mengimpas kembali 2000 tahun yang lalu, kita dapat melihat bagaimana orang kudus gereja awal menerima hujan Roh Kudus pada awal musim di bilik atas Markus pada hari Pentakosta. Pada hari itu, orang Farisi, imam, orang Saduki dan ramai yang lain mendakwa bahawa mereka mempercayai Tuhan. Namun, adakah hujan Roh Kudus pada awal musim datang kepada semua mereka? Tidak. Kepada siapa itu diberikan? Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul yang mempercayai Yesus dan 120 orang kudus yang berkumpul bersama. Hujan Roh Kudus pada awal musim diberikan kepada orang yang mengenal Tuhan yang datang ke bumi ini dalam badan dengan betul. Hari ini juga, prasyarat yang paling penting bagi kita untuk menerima hujan Roh Kudus pada akhir musim adalah untuk mempunyai pemahaman yang betul tentang Bapa Syurgawi dan Ibu Syurgawi yang datang ke bumi ini dalam badan dan mempunyai iman dalam mereka. Apabila ini dicapai, perkara menerima hujan Roh Kudus pada awal musim 2000 tahun dahulu pada hari Pentakosta bertepatan dengan kita yang menerima hujan Roh Kudus pada akhir musim dalam zaman ini. Kita mesti mengenal Tuhan. Direkodkan dalam buku Hosea bab 6 ayat 3. Marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Inilah prasyarat yang paling penting bagi kita untuk menerima hujan Roh Kudus pada akhir musim. 2000 tahun yang lalu, murid-murid Yesus bersama dengan 120 orang kudus berkumpul di bilik atas Markus. Pada masa itu, walaupun terdapat ramai penganut, hujan Roh Kudus pada awal musim hanya diberikan kepada orang yang mempercayai Tuhan yang datang ke bumi ini dalam badan, yaitu Kristus Yesus. Hari ini juga, ramai orang seperti pasir di tepi laut mendakwa bahawa mereka mempercayai Tuhan. Antara ramai orang itu, kepada siapa yang hujan Roh Kudus pada akhir musim akan datang? Merekalah orang yang mengenal dan menerima Tuhan dengan betul. Walaupun terdapat ramai ahli teologi dan penganut, hujan Roh Kudus pada akhir musim tidak boleh diberi kepada mereka. Mengapa begitu? Inilah kerana mereka tidak mengenal Tuhan. Kita dapat berkata bahawa mereka tidak mengenal Tuhan dengan yakin kerana mereka berkata, tiada Tuhan lain kecuali Tuhan Bapa. Hanya ada Tuhan Bapa. Salah faham ini tentang Tuhan mencegah mereka daripada memperoleh prasyarat untuk menerima Roh Kudus. Namun, Alkitab jelas menyaksikan kita mempunyai Tuhan Bapa dan siapa lagi?
Itu menyedari kita tentang kewujudan Tuhan Ibu. Hari ini, orang yang tidak menerima Tuhan Ibu atau tidak mempunyai iman dalam Tuhan Ibu tidak mungkin dapat melihat pekerjaan hujan Roh Kudus pada akhir musim. Apabila kita berfikir tentang perkara ini, dalam zaman ini, terdapat beberapa orang yang diberikan hujan Roh Kudus pada akhir musim, tetapi kepada orang lain itu tidak akan diberikan. Itulah sama pada zaman gereja awal dan juga pada zaman ini. Kita harus ingat bahawa semua situasi dan keadaan ini adalah sama. Nabi Hosea menekankan kita mesti mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mari lihat buku Kejadian bab 1. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26, kita dapat melihat mengapa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus ke Sion hari ini. Ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di utara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini dituliskan, baiklah kita menurut gambar dan rupa kita. Kita dapat melihat kita diulangkan. Jika terdapat hanya satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, adakah istilah kita ungkapan yang tepat? Adakah Tuhan tidak tahu membezakan antara bentuk jamak kita dan bentuk tunggal saya? Bukankah dengan firman-Nya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu? Namun, Tuhan yang menciptakan manusia tidak berfirman, baiklah aku. Tetapi, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan terus menggunakan dan menekankan bentuk jamak. Oleh itu, kita dapat pastikan bahawa Tuhan pencipta yang berfirman, baiklah kita menjadikan manusia, sebenarnya bukan Tuhan yang sama sekali. Itu bermakna bahawa manusia tidak diciptakan oleh satu Tuhan. Jika tidak satu, jadi berapa? Ayat 27 memberi jawapan. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, siapa yang dia ciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam gambar siapa yang mereka diciptakan? Dikatakan bahawa mereka diciptakan dalam gambar Tuhan. Dalam kata lain, bukankah itu bermaksud bahawa gambar Tuhan disalingkan? Disebabkan mereka diciptakan dalam tiruan, tepat daripada gambar Tuhan sendiri, apa rupa Tuhan dalam gambar asal mereka? Jika salinan muncul dalam bentuk lelaki dan perempuan, bagaimana dengan yang asal? Ini menyimpulkan bahawa pasti terdapat Tuhan yang bergambar lelaki dan perempuan. Ataupun Tuhan yang bergambar lelaki, orang Kristian merujuk dia sebagai Tuhan Bapa. Oleh itu, itulah wajar bahawa Tuhan yang bergambar perempuan semestinya Tuhan Ibu. Tidak mungkin kita dapat menyangkal atau menolak kenyataan ini. Apabila Tuhan menciptakan langit dan bumi, iaitu dalam proses penciptaan, Tuhan memberitahu kita bahawa Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu adalah yang mencipta semua manusia. Kerja penciptaan ini didedahkan kepada kita oleh Tuhan dalam buku Kejadian bab 1 ayat 26 dan 27. Gereja Tuhan mempercayai Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Oleh sebab kita mempercayai Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu menurut Alkitab, ke gereja mana yang akan Roh Kudus akan datang? Oleh itu, terdapat dua jenis gereja. Satu ialah gereja yang mempercayai ketua-tua Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Dan yang lain ialah gereja yang menafikan Tuhan Ibu. Ke gereja mana yang Roh Kudus akan datang, tiada keraguan bahawa gereja yang mempercayai Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dapat menerima berkat Roh Kudus. Pada hari terakhir perayaan Penuh Tahun, ialah perayaan yang berharga yang Yesus berjanji untuk mencurahkan berkat Roh Kudus. Tidakkah ini direkodkan dalam Alkitab bahawa Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada orang yang mengenal Tuhan, mempercayai Dia dan menerima Dia dengan betul? Hanya dengan buku Kejadian bab 1, itu memang benar bahawa Tuhan Ibu wujud, begitu juga Tuhan Bapa. Oleh sebab sekarang kita yakin
bahawa kita telah menerima Roh Kudus, mari kita lihat ajaran Tuhan tentang semua perkara ini dengan lebih terperinci. Mari kita pastikan ajaran ini sekali lagi melalui buku Ibrani bab 8. Ibrani bab 8 ayat 5 berkata, pelayanan mereka adalah apa? Gambaran dan bayangan dari apa yang ada di syurga. Antara banyak benda sini di bumi, mari kita fokus pada sistem keluarga. Melalui sistem keluarga, kita dapat mengenali hubungan yang wujud antara syurga sebagai realiti dengan bumi sebagai gambarannya. Mari kita lihat buku Ibrani bab 12 ayat 9. Mengenai komposisi sistem keluarga, siapa ialah ahli keluarga? Bukankah itu terdiri daripada seorang bapa, ibu, anak lelaki dan anak perempuan? Dalam keluarga yang besar, terdapat lebih ramai ahli. Tetapi satu keluarga biasanya mempunyai seorang bapa, ibu, anak lelaki dan anak perempuan. Mari kita sambung dengan ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada bapa secara roh supaya kita boleh hidup? Dalam keluarga di bumi, wakil keluarga ialah bapa. Seperti terdapat seorang bapa dalam keluarga di bumi, siapa yang mesti wujud dalam kerajaan syurgawi? Tuhan telah membuat perbandingan yang tepat antara realiti di syurga dan bayangannya di bumi. Seperti terdapat bapa di bumi, jadi mesti ada bapa syurgawi di syurga. Jadi, seperti yang anda ketahui, istilah bapa hanya boleh digunakan oleh anak-anak. Kewujudan seorang bapa membuktikan mesti ada seorang anak. Walaupun seorang lelaki berumur 100 tahun, dia tidak boleh menjadi seorang bapa jika dia tidak mempunyai seorang anak. Tidakkah ini benar? Namun, bahkan seorang lelaki berumur 20 tahun boleh menjadi bapa jika dia mempunyai seorang anak. Bolehkah dia? Seperti yang kita berkata, mesti ada bapa rohani sama seperti ada bapa di bumi. Jadi, dalam sistem keluarga di bumi, terdapat juga anak-anak. Bukankah mereka yang memanggil bapa mereka? Oleh itu, tidak haruskah terdapat anak-anak rohani yang akan memanggil Tuhan bapa kita di syurga? Mari kita lihat 2 Korintus untuk melihat sama ada anak-anak rohani di syurga. Buku 2 Korintus bab 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamak apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan kamu akan menjadi apa yang Tuhan menjadi bapamu. Tuhan berkata dia akan menjadi bapa kita. Dan kamu akan menjadi apa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ya, betul-betul ditulis. Kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Siapa yang menyatakan ini? Mari kita sambung dengan ayat ini. Demikianlah firman siapa? Tuhan yang Maha Kuasa. Ini bukanlah perkataan hanya dikatakan oleh orang lain. Tetapi Tuhan dia sendiri berkata kepada kita, kamu akan menjadi anak-anakku, aku akan menjadi bapamu. Bapa, anak lelaki dan anak perempuan, bukankah kelarang ini hanya digunakan dalam keluarga? Seperti ditulis dalam Ibrani bab 8, bahawa benda syurgawi dan benda di bumi menunjukkan hubungan antara realiti dan bayangannya. Sistem keluarga membuktikan hubungan ini wujud. Terdapat Tuhan Bapa di syurga dan terdapat Bapa di bumi. Terdapat anak lelaki di dunia rohani dan terdapat anak lelaki di bumi. Terdapat anak perempuan di dunia rohani dan terdapat anak perempuan di dunia ini. Jadi di bumi, yaitu bayangan, adakah hanya bapa wujud dalam sistem keluarga? Siapa itu yang memberi kehidupan dan melahirkan anak-anak? Hanya ketika terdapat seorang ibu dalam keluarga kehidupan, dapat digantung dan dilahirkan. Jadi, jika terdapat seorang ibu dalam keluarga manusia sini di bumi, yaitu bayangan, tidakkah harus terdapat juga seorang ibu di dunia rohani, yang yaitu realiti? Ya, semestinya ada seorang ibu. Izinkan saya cerita satu kisah. Adakah anda tahu bagaimana saintis dapat mengetahui bahawa bumi itu bulat pada masa lalu?
Apakah bayangan bumi di permukaan bulan? Melihat bentuk bumi di bulan, mereka yakin bahawa puling itu bulat. Kita dapat melihat apa sebenarnya gambaran realiti itu melalui bayangannya. Jadi, siapa yang wujud dalam realiti yang didapati di kerajaan syurga? Jika bayangan yang kita lihat digambarkan dalam sistem keluarga sini di bumi menunjukkan seorang ibu wujud, ini bermaksud bahawa seorang ibu mesti wujud di syurga. Terdapat bapa syurgawi dan semestinya terdapat juga ibu syurgawi. Adakah ini semacam hipotesis atau adakah ajaran Alkitab? Kita dapat pastikan ini bukan hanya dalam Kejadian bab 1, tetapi juga dalam Galatia bab 4. Kita dapat jelas melihat perkataan ibu dituliskan di sana juga. Ini direkod dalam setiap versi Alkitab. Alkitab yang berversi Inggeris, Alkitab Ibrani yang asli, dan Alkitab Yunani yang asli. Tidak kira dalam apa bahasa di seluruh dunia yang anda membaca Alkitab, anda dapat lihat perkataan ibu dituliskan di sana dengan jelas. Mari kita pastikan kehendak Tuhan melalui buku Galatia bab 4, ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi, yaitu di syurga, adalah perempuan yang merdeka, dan ialah siapa dia? Dia ialah ibu kita. Ibu kita di sini tidak merujuk kepada ibu manusia kita. Sebaliknya itu merujuk kepada ibu rohani kita. Dalam jalan ini, Alkitab jelas mengaku kepada kita bahawa benda di bumi dan benda syurgawi betul-betul berkaitan seperti realiti dan bayangannya. Pada masa lalu, saintis dapat menentukan sama ada bumi itu bulat atau persegi atau runcing dengan hanya melihat pantulan bayangannya di permukaan bulan. Melalui semua ini, dapatkah anda memahami mengapa Tuhan dirujukkan sebagai kita dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27? Orang yang berkata, saya telah menerima hujan Roh Kudus pada akhir musim, atau saya dipimpin oleh Roh Tuhan tanpa memahami Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu adalah salah sama sekali dalam pemahaman mereka. Ini kerana perkara Roh Kudus datang kepada orang yang mengenal Tuhan. Pada zaman gereja awal, ramai orang mentawak bahawa saya percayai Tuhan. Namun, hujan Roh Kudus pada awal musim diberikan hanya kepada 120 ahli di bilik atas Markus. Mereka ialah orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah datang ke bumi dalam badan. Hari ini juga, hujan Roh Kudus pada akhir musim diberikan kepada orang yang mengenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dengan sepenuhnya, serta mempunyai iman yang teguh dalam mereka. Oleh itu, orang yang telah diberkati oleh Roh Kudus tidak harus berdiam diri. Terdapat sesuatu yang mereka mesti lakukan. Kita harus mempimpin semua orang di bumi untuk bertaubat dan membuat jalan mereka ke syurga, supaya kita semua dapat pergi ke syurga bersama. Bukankah ini satu-satunya misi dan tugas yang diberikan kepada kita untuk melaksanakan? Jadi, mari kita berfikir sekali lagi mengenai hubungan dalam satu keluarga. Kita mendefinisikan keluarga sebagai sekumpulan orang yang dikait dengan darah, bukan? Keluarga terdiri daripada bapa, ibu, anak-anak yang berkaitan dengan darah. Inilah sebab di bumi, tiada ikatan kasih yang lebih kuat daripada ikatan yang ada dalam keluarga. Jika seseorang berkata dengan seorang yang bukan keluarganya, dia mungkin memutuskan hubungan dan mereka mungkin tidak saling berjumpa sepanjang hayat mereka. Namun, ahli keluarga tidak pernah boleh berbuat demikian. Jadi, dikatakan bahawa keluarga adalah buaian kasih. Seperti ahli keluarga di bumi dikaitkan dengan darah secara fizikal, dalam cara yang sama, bukankah ahli keluarga syurgawi dikaitkan dengan darah rohani? Dengan apa jenis hubungan darah Tuhan telah mengikat kita bersama? Mari kita lihat buku Matius. Buku Matius 4:26 ayat 17. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tiada Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Mari lihat Bapa Yesus dan murid-muridnya merayakan Paskah. Di sini,
kita dapat mencari rahsia darah syurgawi. Ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah apa ini? Tubuhku." Roti Paskah melambangkan tubuh Kristus, badan Kristus. Ayat 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Dia mengambil air anggur Paskah, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Ini, air anggur Paskah, ialah apa ini? Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Air anggur Paskah ialah darah Kristus yang berharga. Inilah darahku, darah perjanjian. Yesus mengajar kita bahawa air anggur Paskah ialah darah perjanjiannya. Jika kita mempertimbangkan aspek manusia, Yesus Kristus ialah Tuhan yang muncul sebagai lelaki. Dalam kata lain, bagi kita, Dia ialah Tuhan Bapa. Darah Paskah ialah darah Tuhan Bapa. Apabila Yesus memberi murid-muridnya air anggur Paskah, Dia berkata, "Inilah darahku." Kita mesti mempunyai tubuh dan darah Kristus yang kekal yang berharga. Hanya orang yang mempunyai tubuh dan darah ibu bapa mereka dapat dianggap sebagai anak-anak mereka, betul? Jadi, jika kita kekal mengambil bahagian dalam kebenaran perjamuan kudus Paskah Perjanjian Baru, bolehkah kita menjadi anak-anak Tuhan? Tidak boleh. Seperti ahli keluarga manusia berkaitan dengan darah secara fizikal, ahli keluarga rohani berkaitan dengan darah secara rohani melalui Paskah Perjanjian Baru. Kita dapat melihat bahawa hubungan fizikal diikat oleh darah ialah bayangan, realiti yang didapati dalam hubungan rohani yang iaitu juga diikat oleh darah. Bukankah ini benar? Tiada kelakuan bahawa kita ialah anak-anak Tuhan. Sudah pasti bahawa kita mempunyai Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu juga. Alkitab berkata bahawa mengenal Tuhan ialah prasyarat untuk menerima Roh Kudus. Oleh itu, kita mesti mempunyai iman dalam Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu yang lengkap dan juga darah Paskah Perjanjian Baru. Bukankah melalui kebenaran ini, Tuhan mengesahkan bahawa kita ialah anak-anaknya? Mari kita lihat buku Roma 48. Saya ialah anak Tuhan. Tuhan ialah bapa saya. Inilah bukan sesuatu yang kita dapat mentawak kita sendiri. Bukankah harus ada orang yang boleh menjelaskan perkara ini? Terdapat satu saksi yang menyaksikan kita ialah anak-anak Tuhan. Siapakah saksi kita? Roh Kudus telah menjadi saksi kita. Buku Roman 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahawa kita anak siapa? Anak-anak Tuhan. Roh Kudus bersaksi bahawa kita ialah anak-anak Tuhan. Mengapakah Roh Kudus bersaksi bahawa kita anak-anak Tuhan? Ini kerana kita telah mewarisi daging dan darah Tuhan. Ini dapat dibuktikan secara pasti melalui ujian DNA. Kita mempunyai daging Tuhan dan juga darah Tuhan. Tuhan telah menjelaskan fakta ini kepada kita. Ayat 16 sekali lagi. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahawa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Iaitu jika kita, apa yang kita buat, menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Adakah penderitaan datang ketika kita hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa? Mengapa Rasul Paulus menderita? Dan mengapa Rasul Petrus menderita? Sebagai ahli-ahli keluarga syurgawi, mereka memberitakan Injil, kebenaran tentang bapa dan ibu. Namun, apa yang berlaku kepada mereka dalam proses itu? Mereka banyak mengalami penderitaan. Alkitab memberitahu kita bahawa orang yang tidak mempercayai Tuhan menganiaya orang yang mempercayai, iaitu anak-anak janji, seperti Ismail menganiaya Ishak. Untuk membantu kita mengatasi penderitaan dan kesusahan ini, Tuhan memberi kita hadiah Roh Kudus. Jadi, Alkitab memberitahu kita untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Roh Kudus dan melaksanakan pelayanan Injil kita dengan yakin. Memberitakan Injil ialah sesuatu yang kita mesti lakukan sebagai anak-anak syurga.
yang melayani Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dan yang telah menerima berkat hujan Roh Kudus pada akhir musim. Kita tidak boleh memantamkan api Roh Kudus yang kita semua telah menerima. Roh Kudus dipantamkan jika kita tidak menggunakannya. Inilah sebabnya penting bahawa kita terus menggunakan kuasa Roh Kudus. Marilah kita menggandakan talenta kita. Orang yang mempunyai 5 talenta harus menjadikannya 10 dan orang yang mempunyai 2 talenta harus menjadikannya 4. Melalui minggu penginjilan ini, kita dapat banyak menuai buah yang baik dengan memberitakan Injil di Samaria dan ke hujung bumi. Hari ini hari terakhir. Tetapi dari hari ini, saya berharap misi pekerjaan Injil Tuhan akan dilaksanakan dengan penuh semangat dan bahawa itu akan dipenuhi dengan baik. Ahli-ahli keluarga syurgawi di Sion telah melakukan dengan baik. Oleh sebab anda bekerja bersungguh-sungguh, Tuhan sangat gembira dan Dia membuka pintu supaya banyak rahmat akan diberikan kepada anda semua. Saya percaya bahawa anda telah banyak berdoa semasa minggu penginjilan perayaan Pondok Tahun. Saya yakin bahawa Injil ini akan tersebar dengan lebih cepat di Samaria dan ke hujung bumi dan bahawa Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya seperti yang Dia meramalkan dan akan membimbing semua ahli keluarga syurgawi ke kerajaan syurga yang kekal. Mempercayai ini, mari kita mempunyai harapan yang besar dan memberitakan Injil dengan kuat di seluruh dunia, supaya api Roh Kudus diberikan kepada kita pada perayaan Pondok Tahun tidak dipadamkan. Mari kita semua bangkit dan menggunakan kuasa Roh Kudus. Berharap anda banyak menerima rahmat. Izinkan saya tamat khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.